Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi kali ni saya nak share macam mana cara asas membuat market research. Satu benda yang biasa saya akan guna adalah Google Trend ni. Okey. Jadi Google Trend ni sekiranya kita nak buat kajian pasaran. Kajian pasaran, contohnya kita nak, contoh katalah kita nak jual kurma. Kurma jadi kalau kita tengok ni, kita boleh tengok trend untuk 12 bulan. Tapi kalau 12 bulan ni dia tak nampak secara jelas. Jadi biasanya saya akan extract dia kepada 5 tahun. Kenapa 5 tahun tu? Kita akan nampak contohnya macam ni, kita akan nampak ada spike ni. Dan kebiasaannya spike ni berlaku pada tempoh ataupun masa yang berkaitan dengan season. Season tertentu lah. Jadi kalau kita tengok macam ni, pada April 2021, yang ini pada ni pun sekitar sama juga, ni penghujung April. Kalau ni awal Mei, kalau ni pun pada awal Mei. Jadi kalau kita tengok pada kalender musim ni, jadi kita semak pula tarikh ni biasanya berkaitan pula dengan apa kan. Katalah contohnya kita tengok ni 19 April 2022. Kita tengok 19 April 2021 tadi. Jadi kalau jadi kalau kita tengok 19 April tu dah masuk bulan Ramadan lah. Jadi kita nampak kat dalam ni kan, maksudnya ni adalah bulan Ramadan. Jadi sebenarnya trend ni tadi tu, spike ni sebenarnya ni trend pada bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita nak gunakan data ni? Jadi data ni berguna bila kita tahu, maksudnya bulan Ramadan kurma akan menjadi satu tarikan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, tahun ni contohnya, tahun ni Ramadan akan mula pada awal April kan. Jadi kita dah tahu dah, maksudnya sekiranya kita nak buat jualan kurma, kita dah boleh mula mungkin 2 bulan sebelum tu kita dah mula sebarkan kita punya pre-marketing campaign kan. Maksudnya kalau kita nak tulis artikel berkaitan SEO apa semua tu, kita dah boleh buat sebulan lebih awal, 2 bulan lebih awal. Jadi kita tak tunggulah bulan Ramadan. Dan dalam masa yang sama kita dah boleh plan in term of nak cari buah, pembekal dan sebagainya. Jadi ini contoh lah, ini contoh bagaimana sekiranya ianya melibatkan trend bermusim. Tapi maksudnya kurma ni basically sentiasa ada lah permintaannya. Cuma kita nampak ada punya spike tu pada musim-musim tertentu. Bagaimana pula kalau benda-benda yang lebih general, katalah kita cari tudung. Jadi kalau kita nampak maksudnya trend 5 tahun tudung, kalau dulu maksudnya daripada dia secara kasarnya tu dia adalah trend menurun. Trend menurun. Jadi sekiranya kita nak buat katalah kita nak jadi agent dan sebagainya, kat sini kita kena tengok dengan lebih lanjut lah. Jadi benda-benda yang trend menurun ni dia akan jadi benda yang okey. Bukanlah bila nampak ada trend menurun ni benda tu tak bagus. Sebab in the end maksudnya trend ni masih dalam keadaan trend yang tinggi. Sebab maksudnya kita nampak, maksudnya kalau dalam skala ni daripada 0 to 100 tu dia di bahagian 50. Cuma kita nampaklah dari sudut carian tu, kalau sekadar tudung tu dia trend menurun. Bagaimana pula dengan katalah kita nak compare dengan benda lain. Katalah kita nak cari shawl contohnya lah. Maksudnya berkait dengan tudung tadi adalah shawl kan contohnya. Jadi kalau kita tengok shawl pula, dia lebih spesifik. Dan kita nampak dia punya trend tu, maksudnya kalau kita tengok ni dia di skala yang lebih rendah. Maksudnya kalau kita nak bandingkan antara dua ni, maksudnya lebih baik buat tudung lah berbanding shawl. Cuma bila macam ni, dia bukanlah kajian pasaran begini, dia bukannya untuk membuatkan kita buat keputusan secara terus. Kita kena kaitkan pula dengan benda-benda yang lebih spesifik. Katalah ada brand tertentu yang kita nak
kita nak jadikan sebagai contoh, katalah contohnya tudung, lepas tu kita ada pula katalah kita kenal ada brand tudung si Comel contoh kan. Jadi kita buat perbandingan dengan tudung si Comel ni macam mana. Jadi secara cariannya tudung si Comel ni untuk brand tu trend cariannya tak ada. Tapi adakah benda tu tak bagus? Jadi kadang-kadang tu kita bukan cari melibatkan brand, tapi kita boleh cari katalah contohnya tudung sekolah. Sebab tu apabila kita nak buat jadi bila buat perbandingan macam ni, trend ni dia akan boleh menyebabkan kita jadi misleading juga. Misleading tu in term of, maksudnya kita terus buat keputusan awal. Jadi tak sesuai untuk terus buat keputusan awal. Contohnya sekarang ni kita tengok kan, ada related queries ni yang melibatkan tudung sekolah awning scuba. Jadi kalau kita buat carian, maksudnya kita boleh lihat pula spesifik contoh tu, kita nampak kan, maksudnya untuk tudung sekolah awning scuba ni, dia punya trend tu, ada ketika-ketikanya dia punya carian tu tinggi. Maksudnya kalau kita tengok macam ni, maksudnya dia mencecah sampai 100 kan. Dan ni bila ni kita tengok ni bulan bulan April. Cuma trend ni dia untuk student sekolah ni, trend ni tidak menentu. Sebab apa? Sebab orang beli tudung sekolah ni kadang-kadang tu mungkin waktu mula sekolah, waktu mula term yang baru, kadang-kadang tu bila dah rosak baru dah beli. Tapi kita nampak bagaimana tudung sekolah awning scuba ni adalah term yang cariannya tu boleh tahan banyak, cuma dia tidak sentiasa. Dia tidak sentiasa, maksudnya bila cari tu, kalau kita aim kepada konten yang macam ni, ini konsep zero traffic keyword. Zero traffic keyword ni keyword yang kita anggap macam tak ada traffic, tapi dia adalah keyword yang menyebabkan kalau traffic tu masuk, dia adalah traffic yang akan menyebabkan conversion berlaku dengan lebih mudah. Sebab orang yang cari tudung sekolah awning scuba ni adalah orang yang memang dah tahu dah produk tu macam mana. Jadi dia mungkin nak dapatkan, dia biasanya, maksudnya bila produk yang spesifik macam ni, dia memang dah tahu dah dia nak cari benda tu. Cuma soalnya bagaimana kita membuat penawaran lah, penawaran dan sebagainya. Jadi ini contohlah bagaimana kita nak gunakan Google Trend ni. Sebab ramai yang sekadar nak tengok graf je, tak boleh. Dia tidak sesuai sekadar kalau kita tengok graf je. Sebab ada banyak benda-benda lain yang kadang-kadang tu kita ambil balik tudung tadi. Jadi dalam bawah ni kita boleh tengok region lah. Region ni pun maksudnya secara kasarnya macam ni. Tapi kalau kita tengok ni, maksudnya ada pula benda-benda ni semua kita boleh tengok lah. Katalah ni varian tudung kan. Jadi varian tudung ni apa, saya pun tak pasti. Jadi kalau kita tengok varian tudung ni, dia punya trend tu, kalau kita tengok ni pada Mei 2021, varian tudung ni tinggi. Ini maksudnya kalau kita tengok tadi tu, ini musim raya ni. Jadi musim raya pada 2021 sangat tinggi ni kan. Jadi kat sini mungkin dia orang sedang, maksudnya giat membuat kempen pemasaran yang menyebabkan sampai dalam trend pun nampak dia punya trend pada ketika itu tinggilah. Cuma kita nampak pada bulan 2022 dah jadi biasa dan akhirnya trendnya menurun. Mungkin sama ada brand ni dah tutup ke, ataupun dia dah tukar nama jenama lain ke, saya tak pasti. Cuma kat sini kita boleh nampak secara kasarnya bagaimana trendnya besar kat sini kan. Maksudnya pada 2021 tu, Fariha tu daripada Januari lagi dia dah mula kan. Jadi saya kalau dengan keadaan macam ni, biasanya dia dah mula menjalankan kempen untuk raya tu. Jadi kemuncaknya pada bulan Mei. Jadi Fariha tudung tu mungkin waktu turunan. Jadi ini adalah contoh lah bagaimana kita nak buat penilaian. Penilaian pada trend ni, dia bukan bergantung semata-mata kepada data tu je. Jadi kita kena tengok juga secara overall. Kita nak buat analisa ni, kita nak tengok bagaimana ianya boleh menjadikan maksudnya untuk rumuskan dia menjadi satu benda yang berguna untuk kita. Jadi ini perkara yang
satu perlukan latihan lah. Kita kena selalu tengok data dan sebagainya. Dan daripada situ kita akan mula nampak bagaimana data-data ni, data-data yang percuma je ni, maksudnya data ni percuma je, dan bagaimana ianya boleh menyebabkan kita boleh dapat sekurang-kurangnya dia punya overview untuk kita buat keputusan yang lebih lanjut. Jadi ini bahagian pertama kajian pasaran. InsyaAllah saya akan buat video lanjutan mengenai kajian pasaran ni. Jadi jika anda suka dengan video macam ni, mungkin boleh tinggalkan like dan jangan lupa subscribe pada channel ni. Jadi ini video kedua lah dalam tahun ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.